Perkembangan banjir di Pantai Timur. Keadaan tidak banyak berubah terutama di Kelantan, namun keadaan pulih di Pahang dan Johor. Laman portal rasmi e-Banjir Negeri Kelantan melaporkan 19,502 penduduk terjejas daripada 6,222 keluarga masih ditempatkan di 80 pusat pemindahan. 7 jajahan kini masih dinaiki air dengan yang paling teruk di Pasir Mas yang menjejaskan lebih 11,000 penduduk. Sementara itu di Terengganu sehingga lewat petang tadi, 7,822 penduduk terjejas masih berada di 108 pusat pemindahan di seluruh negeri. Merujuk portal Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri, Besut masih mencatatkan penduduk terjejas paling tinggi iaitu seramai 2,847 orang di 39 pusat pemindahan. Baik, untuk perkembangan di Kelantan, walaupun keadaan kritikal, namun bantuan kepada penduduk terjejas sama ada di pusat pemindahan atau yang terputus hubungan di kediaman dipastikan lancar. Di kawasan Dun Pengkalan Kubur, tumpat pengagihan bantuan kepada lebih 3,000 penduduk terjejas dilakukan segera. Pusat Adun Pengkalan Kubur dan UMNO bahagian Tumpat. Kebanyakan penduduk yang berasal dari 13 mukim dalam Dun berkenaan kini ditempatkan sementara di Masjid Kubang Sawa. Sebelum kesemua mereka dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan ditetapkan iaitu Sekolah Kebangsaan Pengkalan Kubur 1 dan 2. Mengucapkan terima kasih kepada YB ataupun pihak-pihak yang sudi menghulurkan bantuan ataupun yang sudi datang ke sini untuk menjenguk kami semua yang transit di Masjid Kubang Sawa ni, yang tak sempat lagi untuk ke pusat pemindahan. Walaupun sekejap tu rasa baguslah. Syukur alhamdulillah. Tok Wakil baru pun support dengan Tok Wakil sedia. Boleh terima kasih banyak. Tok Wakil baru ni lebih kurang macam mula ni juga. Ambil berat pasal dia gaji tu padan. Dalam pada itu, keadaan cuaca di Kuala Krai petang tadi sedikit membimbangkan apabila terdapat beberapa kawasan sekali lagi dinaiki air akibat hujan lebat yang berterusan sejak 1 pagi tadi. Keadaan itu turut merencatkan usaha cari lamat adik Nur Adriana Adila Asrul yang sehingga kini masih lagi belum ditemui pasukan penyelamat. Operasi bermula jam 8 pagi melibatkan 50 anggota terdiri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam dan Angkatan Tentera. Operasi menghadapi kesukaran apabila kawasan pencarian mula digenangi air sejak tengah hari ekoran hujan lebat berterusan. Jadi kekuatan kita hari ini seramai 50 orang. Jadi pencarian kita pada hari ini kita buat 2 bahagian. Satu bahagian dalam sungai kita melibatkan pasukan penyelam kita daripada Jabatan Bomba, dan pencarian di darat kita libatkan Bomba, Polkrai, Jepam dan juga tentera. Jadi sehingga hari ini operasi kita masuk hari yang keempat, kita masih lagi tak jumpa lah. Jadi kita akan sambung lagi esok bermula jam 8.30 pagi lah. Dalam pada itu, statistik yang dikeluarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat Kuala Krai setakat 6 petang tadi menunjukkan 12 pusat pemindahan masih beroperasi, menempatkan seramai 2,915 orang dari 743 keluarga. Sehingga kini tiada laporan terbaru diterima agensi penyelamat bagi sebarang kejadian luar jangka. Sementara itu, keadaan banjir di daerah Kuantan, Pahang pulih sepenuhnya selepas semua pusat pemindahan di negeri itu ditutup petang tadi. Ya, ekoran cuaca cerah sepanjang hari sejak pagi tadi dan kawasan yang terjejas banjir telah kembali normal. Bagaimanapun dengan ramalan angin kencang timur laut serta kawasan pantai di Pahang yang terdedah kepada kenaikan paras air laut sehingga Rabu ini, semua pihak masih dalam keadaan berjaga-jaga dan bersedia untuk langkah seterusnya jika banjir berulang. Orang ramai yang berada di kawasan berhampiran sungai dan kawasan yang berisiko berlakunya banjir telah dinasihatkan mengelak daripada melakukan sebarang aktiviti melibatkan laut. Terdahulu awal pagi tadi, pusat pemindahan banjir di Sekolah Menengah Kebangsaan Gudang Rasau, Kuantan yang menempatkan 175 individu daripada 79 keluarga menerima kunjungan pemimpin nombor 1 negara. Mahu melihat lebih dekat situasi penduduk yang ditempatkan di pusat pemindahan itu, Datuk Seri Najib Tun Razak meluangkan masa beramah mesra dan memberikan kata-kata semangat kepada penduduk yang terjejas.
Kehadiran Perdana Menteri di pusat pemindahan banjir ini pastinya memberi makna tersendiri buat penduduk di kala mereka berhadapan dugaan. Seronoklah, gembiralah anunya. Seronok kenapa tu? Sebab orang besar datang melihat kita macam mana keadaan. Suka lah. Dapat dukung baby Banjir tahu dulu pun ada berganok juga. Suka lah gitu. Merasa banggalah sebab PM sudi datang kat tempat pemindahan ni. Terima kasih daripada PM. Pusat pemindahan ini telah dibuka kepada orang ramai sejak Khamis lalu. Selain Pahang, banjir di Mersing, Johor juga pulih sepenuhnya. Kesemua 4 pusat pemindahan sementara di daerah itu ditutup tengah hari tadi selepas paras air mulai surut. Air tak surut lagi ni? Selepas penutupan pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai, SK Tenglu dan SK Air Papan pada sebelah pagi tadi, SK Pusat Air Tawar Endau turut diarah tutup selepas kesemua 3 keluarga seramai 15 orang mula kembali ke rumah masing-masing. Bagaimanapun, Skuad Alpha yang meninjau salah sebuah rumah di Kampung Air Tawar Endau mendapati rumahnya masih ditakungi air kerana tiada laluan bagi air banjir untuk keluar. Dan menjadi lumrah setiap tahun kerana rumah berkenaan berada di kawasan rendah. Dalam masa yang sama, mengharapkan pihak bertanggungjawab dapat mendalamkan parit di kawasan rumahnya bagi mengatasi masalah banjir. Ada macam barang-barang yang keperluan aja lah. Tak apalah itu, sikit je lah. Boleh tidur? Boleh. Kalau cuma ikut kena tu kan semua sekali kena. Semua sekali kena? Ya. Kalau rubuk atau macam ada peti air. Tak kena sama. Tengah tidur, tengah duk lipat-lipat kain baju. Banyakkan baju, kemaskan baju kan. Banyak-banyak benda tu nak susun-susun. Nak letak tempat tinggi-tinggi lah. Takut kena ni air. Masa tu dah hujan lebat ke apa? Hujan tengah lebat lah tu. Masa air naik tu? Yalah. Kejap ni hujan. Hujan tak dari malam sampai ke pagi. Turun selalu memang macam ni. Sejak semalam, seramai 373 penduduk terjejas banjir dipindahkan sementara ke pusat pemindahan banjir selepas hujan turun dengan lebat sehingga 234 mm. Namun sehingga petang tadi dimaklumkan cuaca di Mersing cerah dan tiada hujan. Baik, kalau tadi perkembangan di Johor, kami jengah kembali keadaan di Kelantan. Untuk perkembangan di Pasir Mas, iaitu jajahan paling teruk dilanda banjir ketika ini, kita bersama wartawan Skuad Alpha RTM Fiona. Silakan Fiona dengan perkembangan di sana. Baik, terima kasih Syaril dan juga Norma Zalina di Angkasa Puri. Beroperasi bersiaran secara langsung dari jajahan Pasir Mas. Skuad Alpha bersiaran secara langsung dari pusat operasi liputan lokasi Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, di mana kita menempatkan seramai 1,492 penduduk melibatkan 534 buah keluarga. Dan saudara, untuk perkongsian sekitar jam 3.30 petang tadi, Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ibrahim Petra sempat mencemar duli melihat keadaan semasa dan memberikan sumbangan kepada semua penduduk yang terjejas banjir. Dan Tengku juga sempat meluangkan masa hampir 20 minit meninjau ke setiap bahagian yang disediakan di Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi ini. Dan kami juga berkesempatan sebenarnya meninjau pusat penempatan yang pertama dibuka di Kelantan, iaitu Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2 dibantu oleh anggota 21 RAMD. Dan seramai 1,696 penduduk sebenarnya melibatkan 632 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2 ini, meliputi 8 kampung yang terjejas. Dan ini adalah kampung yang terbanyak di sini, iaitu Bandar Rantau Panjang, Kampung Kedai Lama, Kampung Banggol Kulim, Kampung Danga, Kampung Kedap, Kampung Lubuk Gong, Kampung Tasik Hilir dan juga Kampung Tasik Permai. Dan untuk perkongsian lebih lanjut, kita saksikan dulu visual yang kami sediakan ini. Baik, berikutan keadaan semasa di jajahan Pasir Mas masih di tahap berjaga-jaga. Pihak tentera juga telah membuka satu klinik sementara bagi membantu penduduk yang memerlukan bantuan perubatan dan kecemasan ditempatkan di SK Rantau Panjang 2. Pada hari ini saya telah membuat perkiraan dan statistik. Kebanyakannya terdiri daripada jangkitan fungal infection yang juga daripada air lah.
jangkitan air. Biasanya fungal ni kalau kita dedah kepada air dan kelembapan, ia akan mudah menjangkit kepada kulit sakit. More to foot lah pada kaki. So maksudnya sebagai langkah awal akan diberikan ubat? Yes, kita akan berikan ubat basically untuk yang normal case. Yang case biasa kami akan bagi muconazole cream lah. Krim senang, penggunaannya senang, tak perlu makan apa, just sapu. Bersihkan dan sapu tempat yang dijangkiti oleh fungal kulit tersebut. Belum ada kes yang teruk lagi? Yang so far, Alhamdulillah tak ada yang kes teruk lagi. So basically sekarang ni yang kes yang ada pun kes yang agak boleh terkawal lah. Tapi kami bersedia untuk kes yang lebih berat. Lepas tu kami akan deploy penambahan kekuatan untuk doktor dan juga perubatan. Rata-rata penduduk yang ditemui juga lega dengan tindakan pantas pihak berwajib menyediakan pusat penempatan untuk mereka. Banjir ni kan, dia sekarang ni dah surut dah. Tapi dengan keadaan hujan macam ni, saya pun jadi bimbang juga lah. Takut naik semula air kan. Sebab hujan pun tak berhenti lagi. Air naik pagi tu kan, air naik sampai atas lotek ke sini umur vertikal dah. Lepas tu terus naik sampai mai sini ya. Datang pergi lepas sini. Dan bersama saya ketika ini ialah Major General Dato' Ahmad Syukuri, Panglima 2 Division Infanteri Malaysia, dan juga di sebelah kiri saya Brigadier General Dato' Azmi Yahya, Panglima Brigade ke-8 Infanteri Malaysia. Ingin saya tanya kepada Dato' sendiri, kalau boleh Dato' jelaskan kepada mereka di sana atur gerak anggota tentera yang terdapat di seluruh Kelantan ataupun jajahan Pasir Mas ini. Ya, kita telah mengatur gerak hampir 3 batalion di seluruh negeri Kelantan ini bagi membantu agensi tempatan menyelamatkan masa-masa banjir, dan jumlahnya hampir 1,200 orang yang telah kita atur gerak, dan termasuklah aset-aset perairan khususnya dan trak-trak yang telah kita atur gerak untuk membantu masa-masa banjir. Di samping itu juga saya telah pun mengatur gerak aset-aset yang lain seperti generator untuk membantu tempat khususnya di Rantau Panjang tidak ada bekalan elektrik semalam, dan juga dapur medan termasuk dengan tukang masak saya untuk membantu di beberapa pusat pemindahan banjir ini. Dan kami sentiasalah bersedia membantu pihak yang lain seperti bomba, PDRM dan sebagainya, JPAM untuk menyelamatkan masa-masa banjir yang ada khususnya di kawasan Rantau Panjang, Pasir Mas dan juga di Tumpat. Dan secara keseluruhan, kalau Datuk boleh kongsikan kami jumlah anggota yang terlibat? Jumlah 1,200 orang lebih kurang. Ya. 1,200 orang. Baik, suka saya ingatkan kepada ramai penduduk di luar sana bahawa jika ada apa-apa bantuan yang mereka perlukan, sama ada daripada untuk membawa mereka dari satu ke tempat yang lain berikutan air semakin naik, dan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, adakah pihak tentera bersiap sedia di semua lokasi ataupun berapa banyak sebenarnya pusat penempatan yang ada di sini? Ya, kami sentiasa bersedia dan untuk diatur gerak kan, dan sebenarnya saya telah pun mohon bantuan daripada 4 brigade yang ada di Kuantan, dan juga pihak Markas Tentera Darat khususnya, dan juga Panglima Medan telah pun bersetuju memberikan beberapa aset tambahan kepada saya, khususnya pembantuan perubatan yang mana akan saya tambahkan lagi besok, akan sampai insya-Allah, dan juga pihak 60 Regimen Pakar Air untuk memberi bantuan air yang terawat kepada pusat-pusat yang terputus bekalan air, dan ini akan kita bantu dan kita akan sampaikan kepada pusat-pusat tersebut. Baik, kalau saya boleh kepada Datuk Azmi, kita melihat suasana sendiri pada hari ini apabila kami ke satu lagi pusat penempatan, melihat ramai penduduk di luar sana sebenarnya tidak mengambil endah dengan keadaan yang ada sekarang. Ramai yang membenarkan anak-anak mereka bermain air. Kalau boleh Datuk sendiri, apa nasihat yang sesuai diberikan kepada mereka? Ya, saya ingin menasihati kepada anggota-anggota awam yang terlibat dan terjejas dengan banjir ini supaya tidak bermain air. Ini adalah satu aktiviti yang tidak bagus. Pertamanya, banjir pada kali ini adalah merupakan limpahan air sungai. Air daripada hulu dan air besar boleh tiba-tiba datang. Ini mendatangkan bahaya. Yang kedua, air yang berada di sekitar kawasan banjir ini bukanlah air yang bersih. Ia air yang datang melalui kawasan-kawasan yang longkang, kotor, kawasan sampah, dan ia di akhirnya nanti kalau kita bermain boleh mendatangkan berbagai penyakit kepada anggota, terutama kanak-kanak. Jadi saya nasihat aktiviti ini kalau boleh
dielakkan. Terima kasih. Baik. Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini, tidak mustahil kalau air sungai ataupun paras air sungai kembali meningkat, dan apa yang pasti semua penduduk diminta untuk sentiasa berjaga-jaga kerana apa-apa saja keadaan yang tidak menentu pasti membahayakan setiap semua yang ada di sini. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dari Pusat Operasi Liputan Lokasi Sekolah Kebangsaan Kuala Tinggi. Kita kembali kepada Syaril dan juga Norma Zalinah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fiona secara langsung dari Pasir Mas, Kelantan. Kami teruskan dengan perkembangan ini. Kampung Hulu Seladang dekat Setiu merupakan kawasan yang sering dilanda banjir setiap kali tiba musim tengkujuh. Penduduk yang ditinggal di kawasan berkenaan terputus hubungan ekoran jalan masuk, ditenggelami air dan terpaksa mendapatkan bantuan dari agensi keselamatan untuk membeli bekalan makanan. Justru ia perlu satu penyelesaian daripada kerajaan negeri bagi memastikan kebajikan penduduk terbela. Menyedari masalah itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman turun padang untuk melihat sendiri masalah yang dihadapi penduduk di kampung berkenaan. Pihaknya kini menunggu laporan penuh dari Jabatan Kerja Raya serta Jabatan Pengairan dan Saliran sebelum menyalur peruntukan menaik taraf jalan utama ke kampung berkenaan tahun hadapan. Apabila segala proses berkaitan selesai, peruntukan itu akan dibentang dalam bajet kerajaan negeri akan datang. Sementara itu, rungutan penduduk kampung Nyatos Tiu yang disiar melalui RTM semalam turut mendapat reaksi segera. Ia berkenaan jalan utama yang berlubang-lubang dan terpaksa ditutup kepada semua pengguna. Jadi kita akan lihat semula selepas ini. Maka mungkin juga kita akan mohon peruntukan daripada kerajaan pusat untuk dapat membantu negeri untuk kita mengatasi supaya masa-masa yang akan datang tidak lagi berlaku permasalahan seperti yang kita alami sekarang. Datuk Ahmad Razif menyampaikan bantuan ihsan Majlis Keselamatan Negara sebanyak RM500 kepada penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Kampung Buluh Setiu. Sehingga kini masih terdapat 114 penduduk terjejas banjir di 6 buah pusat pemindahan di daerah berkenaan.